A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar ustazah yang dikasihi, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, moga-moga kalian sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Insya-Allah, sebelum kita mulakan PDPC kita pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, jom kita tengok paparan yang ustazah sediakan. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. Baiklah, para pelajar ustazah, cantik tak gambar-gambar tadi? Subhanallah, sangat indah dan sangat cantik. Kita dapat lihat gunung ganang, kehijauan bukit bukau, bunga yang berwarna-warni, ada air terjun, salji dan sebagainya. Jadi, soalan ustazah, adakah semua kejadian tersebut terjadi dengan sendiri ataupun wujud dengan sendiri? Tepat sekali. Mustahil tiada yang menciptanya, mesti ada yang menciptakannya. Jadi siapa pencipta bagi seluruh alam ini? Mumtaz, barakallahu fikum. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kejadian di alam ini adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, hari ini ustazah akan kongsikan satu topik yang berada di dalam bidang akidah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang berada di rumah boleh merujuk buku teks pada muka surat 81 sehingga muka surat 86. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, menyatakan maksud iman berserta rukunnya. Yang kedua, menyatakan maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengemukakan dalil Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam. Dan yang keempat, menerangkan ciri dan kesan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, yang pertama kita akan lihat kepada maksud iman. Maksud iman dari segi bahasa ialah membenarkan. Manakala dari segi istilah pula, iman bermaksud membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Seterusnya, sebagai seorang Muslim, kita mesti mengetahui tentang rukun iman. Rukun iman terdapat 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar.
Seterusnya kita akan lihat pula apakah maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan dan disempurnakan dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas kepada rukun iman yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan daripada Sayyidina Jibril alaihi salam yang bertanyakan apakah maksud iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Maksudnya bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasulnya dan hari akhirat, serta kamu beriman kepada ketentuan qadar yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran telah mengajar kita supaya kita melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kerana perkara ini dapat menambahkan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma. Yakhluqu ma yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir." Maksudnya, dan ingatlah bagi Allah Subhanahu wa taala jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya. Dia mencipta apa-apa jua yang dikehendaki. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa terhadap sesuatu. Surah Al-Maidah ayat 17. Seluruh alam ini berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah yang mencipta dan Allah lah yang memiliki alam ini sepenuhnya dan hanya Allah yang berkuasa mentadbirnya. Perkara ini kita boleh umpamakan dengan seorang pereka robot yang mana dialah pemilik robot rekaannya dan dialah juga yang berhak untuk mengatur dan mengawal robot rekaannya mengikut kehendaknya. Oleh itu, kita wajib yakin bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan ditaati, serta kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak dan tidak boleh dipertikai. Inilah dakwah para rasul seperti yang dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Maksudnya, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan bagi kamu selainnya. Surah Al-A'raf ayat 59. Kemudian kita akan lihat pula kepada ciri dan kesan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang beriman, yang pertama, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tanda sempurnanya iman kita akan sentiasa memelihara ibadah sebagai amalan. Kesannya, kita akan mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk selainnya. Seterusnya, apabila kita melakukan sesuatu ibadah, kita hanya niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Barulah amalan kita diterima dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesannya, kita akan menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Seterusnya, apabila kita melakukan dosa, kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa yang kita lakukan. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari tentang seorang pemuda yang mana pemuda ini mengambil kesempatan terhadap sepupunya yang meminta bantuan kewangan. Pemuda tersebut mensyaratkan agar sepupunya berzina bersama dengannya. Lalu sepupunya mengatakan, "Adakah kamu tidak takut kepada Allah?"
Lalu pemuda tersebut merasa takut dan gemetar, lantas meninggalkan sepupunya bersama dengan hartanya. Begitu hebatnya, sekiranya kita masih ada iman di dalam hati, maka iman tadi dapat menjadi benteng kepada kita daripada kita melakukan maksiat. Yang ketiga, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa. Kesannya, sekiranya kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir seluruh alam ini. Maka kita akan sedar bahawa makhluk tidak berkuasa untuk memberi sesuatu pun kepada kita. Jadi, hanya kepada Allah sahajalah kita memohon agar diri kita dijauhkan daripada segala kemudaratan dan diberikan segala kebaikan. Seterusnya, kita akan berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Contohnya, sekiranya kita sakit, kita akan berusaha dan berikhtiar untuk merawat penyakit tersebut, dan dalam masa yang sama, kita tidak lupa untuk berdoa dan bertawakal serta berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesembuhan kepada kita. Masya Allah, hebatnya orang yang beriman. Dan yang keempat, cinta yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Pemberi rezeki dan pentadbir alam ini, maka kita akan abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan letak kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya, kita akan sentiasa taat dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati. Seterusnya, kita akan sanggup untuk berkorban nyawa dan harta demi untuk ketinggian dan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita menghayati sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu, 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa fin nar." Maksudnya, Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terdapat padanya 3 perkara akan merasai kemanisan iman. Pertama, dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya. Kedua, dia tidak menyayangi seseorang melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran seperti dia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Sekian sahaja perkongsian pada hari ini. Marilah sama-sama kita akhiri PDPC kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا ينسانا الله